Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selawat dipanjatkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang peranan khalifah di atas muka bumi. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Haziq bin Mazlan, bersama rakan saya, Zikri dan juga Adam. Kami menggunakan prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Isi kandungan bagi perbincangan kali ini terdiri daripada 4 isi. Antaranya ialah pengenalan, firman Allah, peranan khalifah dari aspek individu, keluarga, masyarakat dan alam sekitar, dan yang terakhir, penutup. Pengenalan bagi perbincangan kita pada kali ini. Khalifah berasal daripada perkataan Arab yang bermakna pengganti ataupun wakil. Khalifah juga adalah gelaran yang diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah baginda Nabi Muhammad SAW wafat. Golongan ini digelar sebagai Khalifah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun perwakilan Allah, dan Khalifah Rasulullah SAW ataupun pengganti kepada utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kita sebagai umat Islam tidak terkecuali dalam menggalas tanggungjawab sebagai Khalifah Allah dengan merujuk Al-Quran sebagai sumber utama bagi meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini dapat direalisasikan melalui usaha kita untuk memahami tafsiran Al-Quran. Tafsiran Al-Quran mengandungi aset terpenting dalam kehidupan seharian untuk memperoleh kejayaan di dunia maupun di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Sadaqallahul Azim. Firman Allah yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu mereka, yakni malaikat, bertanya, mengapakah engkau hendak menjadikan, iaitu khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji dan menyucikan engkau. Maka Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Seterusnya, kita beralih kepada peranan khalifah dari aspek individu. Dari aspek individu, khalifah perlulah menuntut ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Hal ini berkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 43 yang bermaksud, dan tidaklah kami mengutuskan rasul-rasul sebelummu, yakni wahai Muhammad, melainkan daripada kalangan orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu, bertanyalah kamu, yakni wahai golongan musyrik, kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Hal ini dikatakan demikian kerana manusia adalah makhluk yang perlu dididik dan diajar serta dibimbing dengan baik supaya dapat menyebarkan ilmu yang diajar tersebut kepada khalifah yang seterusnya. Dalam pada itu, sebagai manusia yang digelar khalifah Allah, juga perlulah menjaga dan memelihara diri daripada segala perkara yang boleh menimbulkan kemurkaan dan kesengsaraan, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, iaitu surah At-Tahrim ayat 6. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan berhala.
Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar, yakni layanannya. Mereka juga tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara yang diperintahnya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Baiklah, meninjau dari perspektif yang seterusnya, peranan khalifah dari aspek keluarga. Khalifah berperanan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera atau digelar sebagai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran melalui surah Al-Rum ayat 21 yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya telah diciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, iaitu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra bersamanya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Mereka juga hendaklah mengetahui hak dan kewajipannya sebagai seorang suami kepada isteri dalam sesebuah rumah tangga. Dan yang berikutnya, peranan khalifah dari aspek masyarakat. Dari aspek masyarakat pula, khalifah berperanan untuk mewujudkan persatuan atau kesatuan umat. Menurut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Dalam pada itu, melalui penubuhan persatuan yang ditubuhkan tersebut, pelbagai aktiviti boleh dianjurkan, antaranya termasuklah aktiviti gotong royong, mesyuarat rukun tetangga dan sebagainya. Justru itu, khalifah juga bertanggungjawab menegakkan keadilan dalam kalangan masyarakat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 135 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan, menjadi saksi yang menerangkan kebenaran, kerana Allah Subhanahu wa taala sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa serta kaum kerabat kamu, kalaulah orang yang didakwa itu kaya atau miskin, maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa, kerana Allah Subhanahu wa taala lebih bertimbang rasa kepada keduanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsumu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan keterangan ataupun enggan menjadi saksi kebenaran, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Justru itu, usaha mereka untuk menegakkan keadilan dalam kalangan masyarakat haruslah disertakan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Selain itu, hendaklah berkelakuan baik terhadap golongan yang lemah, iaitu termasuk para fakir miskin, anak yatim, orang yang bertubuh cacat, serta orang yang berada di bawah penguasaan pemimpin atau hamba. Hal ini telah ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 2 yang bermakna, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang telah balik, iaitu harta mereka, dan janganlah kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkannya bersama harta kamu, kerana sesungguhnya yang demikian itu adalah dosa besar. Lanjut kepada isi diskusi yang seterusnya, ialah peranan khalifah dari aspek alam sekitar. Dari aspek alam sekitar, khalifah sewajarnya menggunakan sumber semula jadi dengan baik-baik dan dengan sebaik-baiknya, seperti bakti kepada tanah, sehingga dapat menghasilkan sumber yang bakal menguntungkan dan bermanfaat bagi umat manusia. Seterusnya, memelihara alam sekitar dengan mencegah perbuatan atau aktiviti pembalakan haram dan sebagainya agar tidak mengakibatkan pelbagai malapetaka seperti tanah runtuh serta banjir kilat yang dapat membinasakan kehidupan seseorang Muslim. Maka dengan itu, sampailah kita kepada penutup. Konklusinya, setiap manusia diciptakan untuk menjadi khalifah yang berperanan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi yang maha luas ini dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Oleh itu,
dengan anugerah dan rahmat yang dikurniakannya kepada kita, kita hendaklah dimanfaatkan dengan sebaiknya agar memperoleh kesejahteraan hidup yang berkekalan bukan sahaja di dunia, malah juga di akhirat kelak. Dalam pada itu, tanggungjawab yang diamanahkan haruslah dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar dapat memberi manfaat kepada saudara seagama Islam yang lain. Syukran. Alhamdulillah, sekadar itu sahaja perbincangan kami pada hari ini. Andai kata hadirin ingin mengemukakan sebarang soalan, maka akan saya sediakan dengan jawapan, bukannya dengan harapan yang bakal berakhir dengan penyesalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.